Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Ahad 27 Jun. Saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Hazel Gasman. Berikut paparan utama malam ini. Fasa pertama Pelan Pemulihan Negara diteruskan hingga nilai ambang kurang 4,000 kes. Kedai makan dibenar beroperasi bermula 6 pagi hingga 10 malam. Fasa pertama Pelan Pemulihan Negara PPN akan diteruskan sehingga nilai ambang jangkitan harian kurang daripada 4,000 kes. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata fasa pertama PPN mungkin diteruskan hingga pertengahan bulan depan. Buat masa ini, beliau berkata kriteria sasaran untuk beralih ke fasa seterusnya belum dipenuhi. Bahawa mereka kata sekarang ni dah nak tamat PKP dan sebagainya. Tapi saya kata mulai sekarang ni kita tak sebut PKP ke tak PKP, kita sebut kita berada di fasa. Sekarang ni ialah fasa pertama. Dan fasa pertama ni akan kita lanjutkan sehingga mana kita telah mencecah nilai ambang. Threshold bawah 4,000, kes di ICU sudah turun daripada paras yang agak tenat. Kemudian tu masalah vaksinasi dikatkan. YBKJ dah maklumkan bahawa pertengahan Julai ini insya-Allah mungkin kita boleh mencecah lebih 10%. Tan Sri Muhyiddin berkata demikian selepas meninjau kelancaran operasi pemberian suntikan imunisasi kepada ibu mengandung di PPV Pusat Konvensyen Sunway Pyramid. Bantuan lebih menyeluruh kepada semua kumpulan masyarakat yang terkesan susulan fasa pertama Pelan Pemulihan Negara bakal diumumkan secara terperinci sama ada esok atau Selasa ini. Menurut Perdana Menteri, perincian bantuan tersebut merangkumi sektor perusahaan kecil dan sederhana. Memberi apa-apa bentuk sokongan, support yang ada kepada seluruh kumpulan masyarakat yang dalam kes sebegini hampir lebih 12 juta atau lebih daripada itu individu yang terkesan isi rumah yang terkesan akan terus dibantu. Dan mungkin ada kes-kes peningkatan bantuan-bantuan yang akan disampaikan. Masuk lagi bentuk-bentuk lain untuk SME dan sebagainya yang detailnya akan saya umumkan pada hari esok ataupun lusa insya-Allah. Dalam pada itu, Sarawak terus meneruskan perintah kawalan pergerakan berikutan kes COVID-19 yang masih tinggi. Perkara tersebut diputuskan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak dalam satu kenyataan yang dikeluarkan petang tadi. Kenyataan sama turut memaklumkan terdapat 513 kes baharu COVID-19 dikesan hari ini. Sejumlah 333 atau 64.91% daripada jumlah kes telah dikesan di 5 daerah iaitu Sibu, Telang Usan, Bintulu, Kuching dan Bau. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada hampir 64,000. Individu dan peniaga terus diberi peringatan agar mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan. Pegawai penguatkuasa KPDN HEP sentiasa melakukan pemantauan bagi memastikan tiada pelanggaran undang-undang berlaku. Kita ikuti laporan wartawan Nurhila Razali bersama penguatkuasa meninjau operasi membantras ketidakpatuhan SOP. Seawal 12 tengah hari, tinjauan pemantauan SOP bersama penguatkuasa KPDN HEP Putrajaya dan Selangor di Permis Perniagaan sekitar Kota Warisan Sepang mendapati masyarakat masih akur dan mematuhi SOP yang ditetapkan. Menurut pengarah penguatkuasa KPDN HEP, Azman Adam, sehingga semalam 33 kesalahan dikesan melibatkan pemeriksaan ke atas 44,903 permis. Jadi pemantauan hari ini kami lihat alhamdulillah di kawasan Kota Warisan ni
semua memberikan kerjasama yang baik daripada temu bual kami dengan beberapa pelanggan. Walaupun mereka terpaksa beratur lebih kurang 1 jam, tapi mereka masih lagi mematuhi dan mereka faham tentang situasi yang perlu kita sama-sama hadapi dalam COVID-19 ini. Ini merupakan satu petanda yang baik buat negara untuk kembali menjalani kehidupan seperti biasa, asalkan masyarakat terus mematuhi SOP yang ditetapkan. Tapi kita kena akur lah dengan SOP sekarang ni kan, sebab untuk kita juga kan. Beratur tu memanglah kan perjarakan tu kena jagalah, tapi memang masalah sikit lah sebab nak beratur dari tadi lagi dah dekat sejam jugalah. Untuk kita, keselamatan kita juga kan, bukan untuk apa pun, untuk kebaikan kita semua sini kan. Lagipun kawasan ni memang kawasan yang memang zon merah kan, memang jadi terpaksa ikutlah. Jadi, ingatlah, SOP ini bertujuan memberi peringatan kepada semua bahawa semua pihak harus serius dan mengambil berat tentang SOP yang ditetapkan. Kerana sekiranya tidak dipatuhi, kita bimbang ia akan menjadi penyebab kepada penularan COVID-19. Apa itu SOP? SOP adalah satu peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan bagi memastikan masyarakat mengikuti arahan. Seperti yang anda lihat di belakang saya ini, orang ramai beratur mengikuti SOP yang telah ditetapkan bagi membeli barangan keperluan harian mereka. Nurhela Razali, Berita RTM. Sidang Parlimen secara hybrid menjadi pilihan utama sekiranya sidang Parlimen secara fizikal tidak boleh dilakukan. Bagaimanapun jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, kerajaan setakat ini belum memutuskan kaedah mana yang akan diguna pakai. Parlimen mencadangkan kalau tidak boleh dibuat secara fizikal dan kalau kerajaan putuskan untuk adakan sidang parlimen, pilihannya hybrid. Jadi untuk hybrid tu dua-dua speaker pun dah beritahu dah ada banyak perkara yang perlu diselesaikan. Beliau yang melawan PPV di Dewan Perniagaan Cina Kelantan menjelaskan Perdana Menteri akan menentukan tarikh yang sesuai untuk mengadakan persidangan Parlimen selepas mendapat pandangan Peguam Negara. Seterusnya akan memaklumkan perkara itu kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Yang di-Pertua akan mengeluarkan notis 28 hari kepada ahli-ahli Parlimen seperti ditetapkan dalam peraturan. Setakat ini notis belum dikeluarkan kerana di bawah ordinan darurat Parlimen tidak boleh bersidang. Ordinan darurat dijadual tamat pada Ogos nanti. Berkuat kuasa esok, premis kedai makan dan restoran dibenarkan beroperasi bermula pukul 6 pagi sehingga 10 malam. Kenyataan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan keputusan itu dibuat setelah mengambil kira rayuan dan pandangan pengusaha kedai makan. Jelasnya sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN bersetuju untuk menukar waktu operasi yang sebelum ini hanya dibenarkan bermula pukul 8 pagi sehingga 8 malam. Kebenaran baharu ini hanya melibatkan operasi restoran, kedai makan, gerai makan, kenderaan bersaji atau food truck, penjaja tepi jalan, penjaja beredar, medan selera, pusat penjaja, gerai makan tepi jalan atau kios. Baik, ini pula statistik terkini COVID-19 dalam negara. Kes baru mencatat sedikit pengurangan iaitu 5,586 berbanding 5,803 semalam, menjadikan kumulatif kes sebanyak 734,048 kes. Manakala kes sembuh 4,777 kes menjadikan jumlahnya 667,709. Berbanding semalam 80 kes, hari ini 60 kematian dilaporkan menjadikan jumlah terkumpul sebanyak 4,944. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri.
Jumlah dos vaksin yang telah diberikan kepada penduduk kini mencecah 7,226,949 berbanding 7,039,072 dos pada hari sebelumnya. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata jumlah itu merangkumi lebih 5.204 juta penerima vaksin dos pertama dan lebih 2.021 juta lagi untuk dos kedua. Dan semalam 187,877 dos vaksin telah diberikan, 132,279 untuk dos pertama, manakala 55,598 untuk dos kedua. Kita ikuti data harian vaksinasi COVID-19 mengikut negeri. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mencadangkan supaya para ibu yang bersalin di hospital diberikan suntikan vaksin COVID-19 sebelum pulang ke rumah. Menterinya, Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata, langkah itu bagi memudahkan mereka mendapatkan vaksin namun perlu berdasarkan nasihat daripada pakar. Beliau mengulas perkara itu pada sesi tinjauan dan pemantauan vaksinasi ibu mengandung di Pusat Pemberian Vaksin Sunway Pyramid Convention Centre, Petaling Jaya. Sebenarnya, golongan ibu yang mengandung ini juga mempunyai risiko yang tinggi sekiranya dibandingkan dengan golongan dewasa yang lain. Jadi, pemberian vaksin ini sudah pastinya dapat membantu ibu-ibu. Dia bukan sahaja ibu, tetapi anak dalam kandungannya juga. Kini hampir 110,000 ibu mengandung telah mendaftar menerusi aplikasi MySejahtera. 11,000 daripadanya telah mendapat tarikh janji temu. Kelantan tidak berdepan sebarang masalah berhubung bekalan vaksin COVID-19. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Zaini Hussein berkata setakat ini negeri itu menerima bekalan seperti yang dijadualkan iaitu 50,000 dos seminggu. Setakat ini dianggarkan 10,000 hingga 20,000 individu menerima suntikan vaksin di Kelantan setiap hari. Pengamal media kini boleh menarik nafas lega dan lebih yakin untuk turun padang membuat liputan di tempat awam. Di Pulau Pinang, seramai 117 petugas media dari pelbagai agensi selesai menerima suntikan vaksin dos pertama mereka. 75 petugas lagi akan menerimanya secara berperingkat-peringkat sehingga penghujung bulan ini. Suntikan dilaksanakan di Klinik Kesihatan Air Hitam Timur Laut. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin turut hadir menyantuni petugas yang menerima suntikan. Lebih 30,000 daripada 390,000 penduduk daerah Tawau telah menerima suntikan vaksin COVID-19, manakala 50,000 yang lain sedang menunggu giliran. Pembantu Menteri Kewangan Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kesemua penduduk yang sudah mendaftar dijangka mendapat suntikan masing-masing selepas bekalan vaksin diterima sepenuhnya. Bila berkata demikian selepas melawat Pusat Pemberian Vaksin Dewan Masyarakat Tawau, Sabah bakal menerima 800,000 dos vaksin bulan depan disusuli 1 juta dos lagi pada Ogos 2021. Prihatin dengan keresahan petugas media yang terkesan dengan COVID-19, Kementerian Komunikasi dan Multimedia bercadang menyediakan bantuan sekali bayar buat kumpulan itu. Timbalan Menterinya Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata bantuan berkenaan bagi meringankan beban golongan berkenaan. Selain itu jelas beliau pihaknya juga sedang berusaha membantu kira-kira 5,000 petugas media yang dibuang kerja. Saya tengah bincang dengan Menteri supaya kita nak cari peruntukan sebab sekarang ni peruntukan kerajaan pun tak banyak. So kita nak cari bagi one off ke macam mana kita nak bantu pengamal media ni.
Di samping itu juga kita tengah bincang berusaha supaya kita dapat bantu pengamal media yang kena buang kerja. Sekarang ni dalam data kita 5,000 orang. Datuk Zahidi membuat lawatan semasa program vaksinasi petugas media di Klinik Kesihatan Jalan Angsana dekat Air Hitam. Masih ramai majikan tidak dibenarkan bekerja dari rumah. Perinciannya seketika nanti. Strategi kerajaan dalam menarik pelaburan asing secara bersasar mula menampakkan hasil selaras misi aspirasi pelaburan nasional NIA. Ia terbukti melalui kemasukan beberapa pelaburan asing berimpak tinggi dengan nilai hampir 80 bilion ringgit direkodkan pada suku pertama tahun ini. Penganalisis ekonomi UniKL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid melihat telah tiba masanya negara meneroka pelaburan dalam bidang baharu berteraskan teknologi digital. Jika dianalisa, pelaburan kedua syarikat ini adalah kepada aktiviti reka bentuk, pembangunan dan pembuatan produk bernilai tinggi atau high-end. Inilah yang disasarkan untuk menarik pelaburan dari segi teknologi dan inovasi. NIA menumpukan kepada pelaburan yang berkualiti tinggi dan membawa bersama teknologi yang terbaru dan bukan lagi menerima semua jenis pelaburan asing. Beliau juga berpandangan pelaburan dalam sektor berkemahiran tinggi ini juga membuka peluang kepada anak tempatan untuk meraih pendapatan lebih tinggi sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada buruh asing. Tren baharu KLA V27 kini sudah beroperasi menggunakan angka 192 dan 193 sebagai nombor pengenalan tren. Dua set tren pertama di bawah projek Kuala Lumpur Additional Vehicle 27 KLA V27 menyertai operasi harian Rapid KL LRT laluan Kelana Jaya selepas selesai menjalani sesi ujian dan pentauliahan serta mendapat permit kelulusan beroperasi. Menurut prasarana, mula digunakan semalam kedua-dua tren set 4 gerabak model Bombardier Innovia Metro 300 yang baru ini dilengkapi beberapa ciri penambahbaikan berbanding 14 unit set tren bermodel yang sama yang digunakan sejak 2018. Menurut kenyataan Rapid KL, kesemua 27 set tren yang diperoleh di bawah projek KLAV27 yang secara keseluruhan bernilai 1.7 bilion ringgit dilengkapi beberapa ciri penambahbaikan termasuk sistem brek, pintu penumpang, pengurusan tren, sistem kuasa sokongan dan pengenalan digital roadmap display. Setakat ini 8 set tren KLAV27 sudah berada di depo LRT laluan Kelana Jaya di Subang termasuk 2 yang memasuki operasi harian semalam. Dana berkonsepkan Islamik semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat terutama golongan muda selain kelompok B40. Ekosistem kewangan digital membolehkan golongan tersebut mendapat akses lebih mudah untuk terlibat secara pelabur dengan modal yang rendah. We have younger investors and B40 segments coming into the market space. If you look at in terms that their ticket size may be smaller, but having the digital investment managers in this space actually can provide them that option for them to invest. Your panelists. Beliau berkata demikian dalam webinar Fikra dan Kewangan Islam Fintech. Pemain industri pengurusan dana tradisional juga kini sudah turut menawarkan produk digital yang mampu meningkatkan penyertaan golongan muda untuk terus serta dalam pasaran modal. Ahli Syarikat Persatuan Insurans Malaysia
PIAM dan Persatuan Takaful Malaysia MTA memberi jaminan industri itu mengutamakan pelanggan secara keseluruhan termasuk pengurusan aduan yang cekap. Dalam satu kenyataan bersama PIAM dan MTA menjelaskan aduan yang diterima terutama berkaitan insurans motor dan takaful membolehkan industri memahami masalah yang dihadapi pelanggan melibatkan polisi insurans sehingga penyediaan tuntutan. Statistik Bank Negara dan Perkhidmatan Kewangan Ombudsman menunjukkan walaupun terdapat peningkatan jumlah polisi insurans, namun jumlah aduan dan pertikaian yang diterima berkurang sejak 5 tahun kebelakangan ini daripada 2,159 aduan kepada 1,025 aduan. Jumlah pertikaian pula turun kepada 147 daripada 446. Kenyataan itu menyebut jumlah aduan dan pertikaian masing-masing mewakili kurang dari 0.006 dan 0.001% daripada jumlah keseluruhan 18 juta polisi dan sijil insurans yang dikeluarkan pada tahun 2020. Kesimpulannya, pada setiap juta polisi atau sijil insurans yang dikeluarkan, kurang daripada 57 aduan atau 8 pertikaian telah diterima. Seratus 10 orang wanita hamil telah mendaftar menerusi aplikasi MySejahtera sejak pilihan khas itu dibuka pada 1 Jun lalu. Dan menurut Perdana Menteri, vaksinasi untuk golongan wanita hamil atau imunisasi merupakan langkah proaktif dan responsif kerajaan dalam memastikan tiada golongan tercicir dalam usaha negara melawan virus COVID-19. Ya, ia juga selari dengan panduan klinikal dikeluarkan oleh pembekal vaksin tentang pemberian vaksin kepada wanita hamil seterusnya dikaji dan diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Tan Sri Muhyiddin berkongsi perkara itu menerusi akaun Facebooknya selepas meninjau proses vaksinasi di PPV Pusat Konvensyen Sunway Pyramid yang dikhususkan untuk wanita hamil. Katanya setakat hujung minggu ini sahaja, lebih 6,000 wanita hamil sudah menerima vaksinasi di 2 PPV sekitar Lembah Kelang, iaitu Pusat Konvensyen Sunway Pyramid dan Pusat Pameran dan Antarabangsa Malaysia, MyTech. Proses pemberian vaksin bermula daripada pendaftaran sehingga selepas disuntik juga lancar. Rata-rata kaum ibu yang ditemui menyatakan mereka berpuas hati kerana tidak perlu menunggu terlalu lama. Selain ruang Dewan PPV luas dan selesa. Perdana Menteri turut difahamkan bahawa janji temu vaksinasi akan cuba disesuaikan sebaik mungkin dengan tarikh bersalin. Sebanyak 3,737 aduan berkaitan pelbagai isu pemburuan terutamanya berkaitan bekerja dari rumah BDR diterima menerusi aplikasi Working for Workers WFW. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Awang Hashim berkata daripada jumlah itu 1,769 aduan melibatkan kes majikan tidak membenarkan pekerja untuk BDR sepanjang tempoh pelaksanaan PPN. Ini salah satu lesen kepada pengelang-pengelang ataupun majikan-majikan. BDR ini yang kita keluarkan memberi peluang kepada pekelang-pekelang memberi jadual 60-40%. 40 bekerja di rumah, 60% bekerja di production plant ataupun production line. Aduan inilah yang paling tinggi daripada 3,737 ini. Aduan majikan memaksa pekerja supaya datang kerja. Beliau bercakap kepada media selepas operasi pematuhan PPN ke atas sebuah kilang produk makanan kesihatan di Jitra, Kedah. Kementerian Sumber Manusia melalui Jabatan Tenaga Kerja JTK masih akan melakukan penguatkuasaan. Sehingga kini jumlah majikan yang diperiksa adalah 19,981. 128.78 kilogram dadah syabu bernilai lebih 6.4 juta ringgit berjaya dirampas polis dalam satu sekatan jalan raya di Plaza Tol Kopeng pada Rabu lalu. Polis turut menahan 2 lelaki dalam kejadian kira-kira jam 7.30 petang itu. Jelas Ketua Polis Perak Datuk Myor Farid Al-Atrash Wahid, kedua-dua suspek dalam keadaan mencurigakan. Hasil daripada pemeriksaan tersebut kita telah jumpa tadi 117 bungkusan teh Cina
yang di dalamnya mengandungi 122.5 kilogram dadah yang kita syaki sebagai dadah jenis metapetamin. So kurang daripada itu, kita telah bawa dua lelaki Cina bersama dengan kenderaan yang kita cerita tadi ke IPD Kampar, dan pemeriksaan lanjut telah jalankan. Kita jumpa lagi 6 bungkusan teh Cina yang di dalamnya mengandungi 6.28 kilogram yang disimpan di ruang penyimpanan tayar, spare tayar. Polis turut menyita wang tunai bernilai RM3,390. Hasil saringan ujian air kencing juga mendapati salah seorang suspek positif dadah jenis sama. Bersua kembali. Berita perdana malam ini kita teruskan dengan perkembangan sukan. Bersama rakan penyampai Syairul, jika sudah bersedia teruskan. Atlet olahraga negara perlu program lebih baik. Itali dan Denmark lepasi pusingan 16 akhir Euro 2020. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Syairul Islam dalam edisi Sukan. Saudara, sesuatu perlu dilakukan Kesatuan Olahraga Malaysia KOM berhubung prestasi atlet olahraga negara yang berada di bawah paras sebenar. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican berkata, prestasi beberapa atlet olahraga negara ketika ini dilihat kurang menyerlah sekaligus gagal mencipta kejayaan atau rekod terbaik seperti yang diharapkan. Banyak yang saya dapat saksikan dan keputusan yang telah dimaklumkan kepada saya oleh MSN. I think KOM kena lihat secara lebih terperinci sebab setakat ini prestasi yang dipersembahkan dilihat berada pada tahap yang below par daripada aksi sebenar ataupun pencapaian sebenar yang mereka boleh capai. Jadi, I think saya mengharapkan mungkin KOM boleh dapat lihat semula dan pastikan bahawa ia boleh sediakan program bersama dengan MSN lah, untuk pastikan prestasi atlet-atlet kita dalam olahraga ini dapat berada pada tahap yang lebih baik. Dan dalam perkembangan yang sama, beliau percaya jaguh lompat tinggi negara Lee Hap Wei layak ke Olimpik berdasarkan pencapaiannya ketika ini. Lee Hap Wei currently berada dalam ranking ke-25. So saya jangkakan beliau akan dapat melayakkan diri secara merit ke Sukan Olimpik nanti. Tapi kita tunggu pada akhir tarikh dia adalah pada 29 Jun untuk kita ketahui secara muktamad kedudukan ranking beliau. KOM juga masih belum mengenal pasti calon bagi mengisi slot tiket wildcard ke Olimpik Tokyo yang diberi khas kepada atlet wanita. Kem olahraga di ketika ini hanya bersandarkan kepada Hap Wei yang juga juara Asia 2007 dan pemenang 3 pingat emas Sukan Si untuk mewakili negara di Tokyo. Atlet kelahiran Selangor itu sebelum ini pernah menyertai Tamasya Olimpik di Beijing pada 2008 dan London pada 2012. Sementara itu, Kementerian Belia dan Sukan KBS bersedia membantu atlet acara sukan tarian Sam Lee Jae untuk merealisasikan impiannya bertanding di Tamasya Olimpik Paris 2024 dalam acara breaking. Menterinya Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican berkata, meskipun acara kelayakan bagi Tamasya berkenaan belum lagi dibuka, pihaknya telah dimaklumkan berkenaan kekangan yang dihadapi pemenang pingat emas Sukan Si Filipina 2019 itu. Jelas Datuk Seri Rizal, kekangan yang dihadapi Sam Lee Jae atau popular dengan nama Lego Sam adalah disebabkan kewujudan dua persatuan yang mewakili sukan berkenaan. Saya dah arahkan MSN untuk menitip perkara ini sebab dia ada dua persatuan. Yang ada yang affiliate dengan OCM ataupun MOM, ada yang affiliate dengan Badan Sukan Persekutuan. Kalau tak silap saya, Malaysian Dance Federation, MYDF dengan satu lagi MDSB. Saya dah minta MSN untuk meneliti
dan mencari kaedah yang terbaik agar Lego Sam ni tidak akan menjadi mangsa dalam soal pentadbiran dan juga administratif hanya kerana satu persatuan affiliate, satu persatuan tak affiliate. Yang penting ialah kalaulah Lego Sam nak mewakili, dia adalah mewakili Malaysia. Lego Sam sebelum ini meluahkan kegusaran berikutan belum ada apa-apa tindakan daripada pihak berkaitan untuk menyediakan atlet selepas buat julung kalinya acara breaking bakal dipertandingkan di Olimpik Paris 2024. Liga Juara-Juara Asia 2021, Johor Darul Takzim JDT FC berhasrat meneruskan momentum apabila turun beraksi pada perlawanan ketiga kumpulan G esok. Selepas menewaskan Ratchaburi FC 1-0 Jumaat lepas, skuad Harimau Selatan mahu menjadikan Pohang Steelers dari Korea Selatan mangsa seterusnya. Benjamin Mora, pertemuan ini nanti dijangka bakal berlangsung sengit. Pohang Steelers katanya pasti mahu mencipta kebangkitan selepas tumpas 0-3 kepada klub Jepun Nagoya Grampus Jumaat lalu. Menurut Mora, skuadnya telah membuat perancangan rapi selain perlu tampil dengan corak permainan agresif untuk mengimbangi kekuatan lawan. Beliau juga berharap jentera serangan pasukannya akan lebih efektif menyudahkan setiap peluang berbanding ketika menentang Ratchaburi. Ketika ini, JDT dan Pohang mengumpul 3 mata. Namun, kelebihan jaringan meletakkan juara Liga Super 7 kali itu di tangga kedua kumpulan. Piala Konfederasi Bola Sepak Asia AFC 2021. Selepas Kedah Darul Aman KDA FC, kini Terengganu FC pula menyuarakan harapan agar kejohanan peringkat Asia itu tidak dibatalkan. Penganjuran sebelum ini memberi bayangan bahawa persaingan Piala AFC 2021 bagi zon ASEAN mungkin tidak dapat diteruskan kerana tiada pasukan bertanding menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah. Pengurus TFC Zulfadli Rozi menjelaskan bahawa Terengganu mahupun Malaysia tidak dapat menawarkan diri selaku tuan rumah berikutan syarat tempoh pendek kuarantin wajib selama 3 hari yang diletakkan oleh penganjur. Ia sekaligus bertentangan dengan polisi yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Salah satu syarat utama AFC juga kepada negara yang ingin menjadi hos, negara tersebut bersedia atau boleh membenarkan mana-mana individu atau pasukan untuk masuk ke negara kita ini hanya perlu melalui kuarantin 3 hari sahaja, maksimum 3 hari sahaja. Sedangkan semua dalam makluman bahawa kuarantin wajib, tempoh kuarantin wajib negara kita adalah selama 14 hari. Jadi kat situ pun dah ada satu orang kata konflik ataupun yang tidak mungkin sama sekali kita dapat lakukanlah untuk beri 3 hari kuarantin maksimum tu. Buat skuad penyu, sebarang penangguhan tarikh adalah lebih baik dari dibatalkan memandangkan mereka telah lama membuat persiapan ke kejohanan tersebut selain tidak mahu menghampakan para penaja. Tambahnya, kos persediaan pasukan juga turut telah meningkat berikutan keperluan meneruskan latihan secara kem berpusat. Terdahulu, Singapura telah mengumumkan untuk menarik diri selaku tuan rumah berikutan situasi pandemik COVID-19 di negara itu. Perkembangan persiapan Liga Super, UiTM FC sasar untuk cipta kebangkitan dengan barisan pemain yang lebih berkualiti. Ia disuarakan jurulatihnya Frank Bernhard selepas membawa masuk beberapa muka baharu import dan tempatan semasa jendela perpindahan kedua Mei lepas. Jelas Bernhard, beliau dapat melihat kesungguhan dan keserasian lebih baik ditunjukkan anak buahnya semasa latihan. Namun, halangan mengadakan perlawanan ujian bersama pasukan lain bakal menyukarkan beliau untuk merangka taktikal sesuai berikutan situasi semasa pandemik COVID-19 di negara ini. I hope we get one moment also friendly matches, but at the moment it's difficult without really test matches because between each other to play, they know each other, they know exactly already what the other player is doing. So in the end, test matches against other teams would be helping.
UiTM FC telah berjaya membawa masuk beberapa pemain tempatan berkualiti termasuk Zamir Slamat, Sean Gangianelli dan Nazirul Naim. Skuad The Lion Troops juga berjaya membawa masuk import baharu dari Brazil, Joel Vinicius, bekas pemain Sabah, Danish Buschening, selain Kwon Yong Hyun dan Osman Fan. UiTM FC kini menghuni tangga terbawah Liga Super hanya memungut 2 mata daripada 13 perlawanan. Anak buah Frank Bernhard perlu memungut mata maksimum dari baki 9 perlawanan untuk terus kekal bersaing dalam Liga Super musim depan. Jelas Bernhard, beliau dapat melihat kesungguhan dan keserasian lebih baik ditunjukkan anak buahnya semasa latihan. Namun, halangan mengadakan perlawanan ujian bersama pasukan lain bakal menyukarkan beliau untuk merangka taktikal sesuai berikutan situasi semasa pandemik COVID-19 di negara ini. Bila ni juga kita lebih fokus untuk improve apa yang kita discuss lah, maksudnya kekurangan yang lepas. So nampak bonding dengan player-player, dengan coaches sekali, alhamdulillah. So setakat ni semua berjalan lancar. UiTM FC telah berjaya membawa masuk beberapa pemain tempatan berkualiti termasuk Zamir Slamat, Sean Gangianelli dan Nazirul Naim. Skuad The Lion Troops juga berjaya membawa masuk import baharu dari Brazil, Joel Vinicius, bekas pemain Sabah, Danish Buschening, selain Kwon Yong Hyun dan Osman Fan. UiTM FC kini menghuni tangga terbawah Liga Super hanya memungut 2 mata daripada 13 perlawanan. Anak buah Frank Bernhard perlu memungut mata maksimum dari baki 9 perlawanan untuk terus kekal bersaing dalam Liga Super musim depan. Baik, di Pulau Pinang pula, skuad Penang FC kini memberi tumpuan terhadap sesi latihan pusat secara kuarantin. Ketua Jurulatih skuad Harimau Kumbang, Thomas Trukau berkata, ia bagi meningkatkan tahap kecergasan anak-anak buahnya. Menurut pengurus besar Penang FC, Jeffrey Chew, sesi latihan yang memasuki hari ke-9 itu merangkumi 2 proses latihan iaitu sesi pagi dan petang di Padang Awam Jawi dan juga di Stadium Negeri Pulau Pinang Batu Kawan. Beliau turut memaklumkan sebelum ini para pemain menjalankan latihan secara individu di rumah masing-masing sekaligus sukar untuk meningkatkan keserasian dalam pasukan. Tambahnya, persiapan pasukan Penang FC dalam menghadapi baki saingan Liga Super 2021 tidak pernah berhenti walaupun berdepan beberapa sekatan kerana pemain sentiasa dipantau dan diberikan program latihan dari semasa ke semasa. Sementara itu, Jeffrey turut memaklumkan seramai 37 pemain dan pegawai telah menerima dos vaksin pertama manakala selebihnya akan menerima suntikan pada 16 Julai ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada malam ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Kita mulakan laporan cuaca dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej syarta angin semasa di mana diperhatikan keadaan angin masih lagi bertiup dengan kelajuan kencang terutamanya melibatkan kawasan perairan Phuket dengan kelajuan boleh mencapai sehingga 50 km per jam dan juga ketinggian ombak masih lagi boleh mencecah sehingga 3.5 meter. Oleh itu, amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama melibatkan kawasan perairan Phuket ini masih lagi dikekalkan sehingga ke lewat malam nanti. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti perairan termasuklah bot-bot kecil. Merujuk pada paparan imej satelit semasa pula, perhatikan kelompok awan kini meliputi agak tebal terutamanya melibatkan bahagian utara dan juga timur Semenanjung, juga melibatkan hampir ke semua bahagian di negeri Sarawak yang secara amnya menunjukkan gambaran keadaan cuaca lembap yang sedang berlaku di kawasan yang tersebut. Dan melalui paparan imej gempa radar semasa pula, diperhatikan keadaan hujan lebat beserta ribut petir masih lagi sedang berlaku terutamanya melibatkan negeri Kedah, Pulau Pinang,
Perak, Kelantan, Terengganu dan juga melibatkan bahagian utara negeri Pahang yang masih lagi dijangkakan boleh berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan cuaca lembap turut sedang berlaku melibatkan hampir ke semua bahagian di negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian pedalaman dan sedikit di sekitar bahagian pantai barat serta wilayah Persekutuan Labuan yang juga dijangkakan masih lagi boleh berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Untuk keadaan cuaca pada pagi esok pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan hujan lebat beserta rebut petir berpotensi untuk berlaku, terutamanya melibatkan kawasan perairan Selat Melaka yang secara amnya kelompok awan ini dijangka masih lagi boleh bergerak masuk ke kawasan daratan dan memberikan keadaan cuaca lembap, terutamanya melibatkan kawasan pesisir pantai barat Semenanjung menjelang pagi esok. Keadaan cuaca lembap juga dijangka boleh berlaku melibatkan kawasan perairan negeri Sabah dan juga Sarawak pada pagi esok. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesama kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, bermula Jumaat ini, dua lokaliti akan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Manakala PKPD di 21 lokaliti pula bakal ditamatkan. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan dua lokaliti yang dikenakan PKPD itu melibatkan Kampung Nahaba Tegudon dan Kampung Linau di Sabah bermula 29 Jun sehingga 12 Julai 2021. Satu lokaliti PKPD di Kampung Penimbawan Tuaran Sabah dilanjutkan 29 Jun sehingga 12 Julai. Manakala tiga PKPD di Sabah ditamatkan melibatkan Kampung Lebak Mayuh, Kota Belut Batu 3.5 Jalan Apas Kiri, Tawau dan Kampung Tanjung Kapur, Kudat, Sabah. PKPD di 13 lokaliti turut ditamatkan di Sarawak, iaitu di Kampung Tabuan Haji Rahman, Kuching, 11 Rumah Panjang dan SK Stalon, Tanjung Manis, Mukah. 5 subzon wilayah Persekutuan Labuan juga akan ditamatkan PKPD bermula esok. Derita hidup 6 sekeluarga yang terpaksa tinggal dalam rumah beruzur di Tasik Kenyir, Hulu Terengganu mendapat perhatian. Sejak 2 tahun lalu, Syamsuddin Khalid, 45 tahun, memilih untuk membawa keluarganya tinggal bersama bagi memudahkannya memantau keluarga kerana banyak masanya dihabiskan di Tasik disebabkan pekerjaannya sebagai pemandu rumah bot. Prihatin dengan nasib keluarga itu, apatah lagi sektor pelancongan yang masih belum dibenarkan beroperasi sejak peningkatan semula jangkitan COVID-19, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah menawarkan keluarga itu untuk mendiami rumah pekerjanya yang terletak berhampiran Tasik. Kediaman itu untuk tempoh sementara sebelum rumah projek perumahan rakyat termiskin mereka dijangka siap pada Oktober depan.
beliau kita akan letakkan di satu tempat yang agak selesa untuk mereka meneruskan kehidupan, terutamanya anak-anak yang saya lihat agak sedih juga, anak-anak yang kecil yang masih lagi sekolah rendah, dan kita juga bersetuju untuk bagi satu tab untuk pembelajaran di rumah PDP Art jenis Lenovo, insya-Allah dalam masa 2 hari. Datuk Razali menyatakan perkara itu selepas menyampaikan bantuan barangan keperluan termasuk satu tab untuk kegunaan anak Syamsuddin menjalani proses pengajaran dan pembelajaran di rumah. Pihak kita nak bagi bantuan dan bagi penempatan baru untuk singgah sementara di Lawit Lok. Jadi alhamdulillah kita bersyukur dan terima kasih kerana masih ada yang sudi menolong. Kejadian ini perlu dijadikan iktibar. Akibat cuai, seorang kanak-kanak autisma 4 tahun terlepas daripada jagaan sebuah pusat asuhan. Ibu bangsa Rachel Haslop amat berang apabila melihat rakaman kamera papan pemuka kenderaan yang menunjukkan anaknya menyeberang jalan utama selepas keluar dari pusat asuhan tersebut. Mujur kanak-kanak itu diselamatkan oleh individu yang kebetulan melalui jalan berkenaan. Membeli makanan secara dalam talian memang mudah, namun perlu pemantauan orang dewasa jika pesanan dibuat oleh anak-anak. Seperti kejadian di China ini, seorang budak 4 tahun tersilap menekan angka kosong 2 kali, menjadikan pesanan mi dari 1 ke 100 mangkuk. Pesanan dengan kos lebih RM800 itu menyebabkan penghantar makanan terpaksa berulang-alik 7 ke 8 kali. Difahamkan keluarganya terpaksa menderma makanan itu kepada jiran mereka. Sering mengetengahkan isu perjuangan rakyat, kumpulan Salam Muzik kini muncul dengan buah tangan baharu. Terbaru, Salam Muzik tampil dengan single Mengejar Pelangi, hasil kerjasama dengan pendatang baharu Said Al-Daim, artis naungan Gema Pelagu. Payung selaku pencipta dan penulis lirik lagu Mengejar Pelangi berkata keistimewaan lagu ini adalah bait liriknya, mampu menjadi pemangkin semangat kepada semua yang mendengarnya. Lagu ini mengisahkan tentang mengejar cita-cita, ilmu dan juga apa jua keinginan kita. Walaupun perlu melalui pelbagai cabaran dan juga halangan, ianya perlulah ditempuhi untuk mencapai apa yang kita inginkan. Beliau turut berharap lagu ini diterima semua lapisan masyarakat. Semoga ianya dapat dijadikan sebagai pemangkin semangat untuk mencapai cita-cita kita. Dan juga harapan untuk negara kita Malaysia, saya berharap negara kita dapat kembali pulih seperti sedia kala. Baik, berita perdana edisi Ahad 27 Jun berakhir di sini. Terima kasih kerana menjadikan kami sebagai media maklumat sahih anda. Terus patuhi SOP untuk mencegah COVID-19. Ya, dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.